Sekejap ya. Hai semua, selamat pagi. Jadi pada hari ini kita akan belajar tajuk baharu iaitu pengawetan makanan. Cuma hari ini cikgu nak terangkan kepada kamulah secara umum. Apa itu maksud dan apa itu jenis-jenis pengawetan. Dan objektif pada hari ini ialah cikgu nak kamu untuk menyatakan maksud pengawetan makanan dengan betul. Jadi apa kita nak buat hari ini? Yang pertama, kita akan tonton ataupun dengar video yang akan cikgu tayangkan. Yang kedua, baru kita akan mula belajar. Seterusnya, cikgu akan menerangkan kepada kamu tentang latihan untuk hari ini dan cikgu akan membuat kesimpulan. Habis daripada video pengajaran ni, cikgu berikan kepada kamu masa untuk kamu menyiapkan ataupun melaksanakan latihan. Sebelum tu, cikgu memohon maaf kalau suara cikgu kamu tak dapat dengar. Kerana dekat sini sedang dijalankan aktiviti membaik pulih kawasan sekolah. Jadi dia ada bunyi bising sikit lah. Sekarang ni jom kita tonton ataupun dengar dahulu video yang akan cikgu paparkan. Video ni adalah mengenai aktiviti pemprosesan air cordial. Video ni masuk dalam berita. Kembali, Saudara Koperasi Asas Tani Kedah Berhad kini mengorak langkah menceburi projek minuman halal berasaskan industri hiliran. Kilang Cordial Jagung Bertaraf Halal itu mula dibina mulai November tahun lepas dan mula beroperasi pertengahan bulan ini. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, kita bersama wartawan Rusia Abdul Hamid dan jurukamera Muhammad Naziri Muhammad Yunus. Bermatlamat menjana ekonomi penduduk desa, menyediakan peluang pekerjaan kepada generasi muda di samping mahu mengekalkan keaslian rasa jagung. Sebuah kilang yang menghasilkan cordial berperisa jagung diwujudkan. Ia selepas Kampung Pering di Padang Sera menerima geran kerajaan berjumlah lebih 1.39 juta ringgit setelah muncul pemenang hadiah Desa Lestari 2014 anjuran Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah KKLW. Kos membina kilang dan peralatan diperuntukkan sebanyak RM730,000. Ia dikelolakan Koperasi Asas Tani Kedah Berhad Kampung Pering. Antara peralatan yang digunakan ialah mesin melerai biji, pengukus, mesin penghancur, mesin memasak, penyah udara dan mesin pembotolan. Melibatkan 10 pekerja tetap dan 12 orang pekerja sambilan yang terdiri daripada ahli-ahli koperasi. Menyasar mengeluarkan 60 biji botol sebulan, kilang berkenaan kini menghasilkan 1,500 botol kodil sehari. Pasarannya itu kita akan buat pasaran pada seluruh negara lah, melalui koperasi-koperasi yang di bawah KKLW dan juga daripada RTC, dan juga kita akan pasarkan melalui orang kata Facebook, jualan dalam talian. Di samping pasaran-pasaran yang kita edarkan pada kedai-kedai runcit, minimarket dan tumpuan kita kepada supermarket pasar raya besar yang kita akan buat rundingan lah dengan mana-mana pihak macam Tesco ke. Dalam pada itu, pengurus operasi kilang Kubidi Ku Arif berkata, pekerja-pekerja di kilang tersebut juga dihantar berkursus di beberapa pusat latihan untuk mendapat bimbingan dan khidmat nasihat secara khusus bagi membantu melaksanakan operasi kilang secara betul. Antaranya di Mardi, Fama, Jabatan Pertanian dan agensi-agensi KKLW. Kita ada kursus yang dibagi yang pertama di Rawang, kita dengan syarikat swasta yang bagi kursus. Yang kedua, kita ada kursus di pusat latihan pertanian Teluk Cengai. Yang ketiga, kita ada kursus di Jitra, di pejabat pertanian Jitra yang dibagi kursus oleh Jabatan Kesihatan. Dijual pada harga RM14 untuk 1 liter di pasaran, manakala RM12 bagi harga kilang. Cordial Jagung Kampung Pering akan mencatat peningkatan jualan dan tempahan semasa musim perayaan dan bulan Ramadan. Menurut Setiausaha Koperasi yang juga Ketua Kelompok Jagung Ku Senang Ku Ahmad, selain cordial jagung, koperasi berkenaan turut menghasilkan makanan haiwan
berasaskan jagung khususnya untuk ternakan lembu feedlot. Untuk produk jagung, dia tak terdapat lambatkan sebab buahnya kita bawa ke kilang, bahan-bahan mentah yang lain seperti kulit dan pokoknya kita bawa ke kilang tempat memproses silas, iaitu makanan ternakan. Dalam pada itu, pengurus koperasi tersebut, Muhammad Fauzi Samsudin berkata, beliau yakin dengan kesungguhan dan strategi pemasaran yang betul, produk koperasi berkenaan akan lebih maju dan berdaya saing. Saya yakinlah dengan kesungguhan yang ditunjukkan oleh ahli-ahli koperasi di sini. Saya rasa tidak ada masalah lah untuk kilang ni menjana pendapatan untuk ahli koperasi, dan juga merupakan satu keputusan yang tepat lah. Laporan Rusia Abdul Hamid bersama juru kamera Muhammad Naziri Muhammad Yunus untuk BIS Malaysia. Okey. Jadi kamu rasa kan berdasarkan kepada video yang cikgu berikan kepada kamu, okey, selepas kamu dah tonton ataupun dengar, okey, apakah yang akan kita belajar untuk hari ni? Okey, sekarang ni jom kita belajar. Okey, macam di awal-awal video tadi cikgu dah menerangkan yang hari ni kita akan belajar tajuk baharu iaitu pengawetan makanan. Apa itu pengawetan makanan? Jadi, maksud bagi pengawetan ialah proses mengawet makanan supaya tahan lebih lama. Cikgu ulang lagi sekali. Pengawetan ialah proses mengawet makanan supaya tahan lebih lama. Kenapa makanan tu perlu diawet? Okay. Makanan yang diawet tidak mudah rosak dan boleh disimpan dalam satu tempoh yang panjang. Okay. Jadi cikgu akan terangkan kepada kamu jenis-jenis pengawetan. Sebenarnya terdapat pelbagai jenis-jenis pengawetan di Malaysia ataupun di luar negara. Okey, cuma hari ini cikgu akan tekankan kepada jenis pengawetan yang telah ditetapkan di dalam buku teks kamu. Jadi jenis pengawetan yang pertama ialah penjerukan, pemasinan, pengeringan, penyejuk bekuan, pengetingan, pempasturan, penyejukan dan juga penyalaian. Baik, sekejap lagi cikgu akan terangkan kepada kamu apa itu pemasinan, apa itu penyalaian dan apa itu pempasturan. Okey, cikgu akan terangkan kepada kamu secara umum sajalah. Okey. Baik. Kamu tahu kan tentang jeruk madu Pak Ali? Pulau Pinang sangat famous ataupun terkenal dengan jeruk madu Pak Ali. Okey. Kamu rasa jeruk madu Pak Ali itu menggunakan proses pengawetan tak? Okey, buah-buahan yang digunakan itu menggunakan proses pengawetan ataupun tidak? Okey, jeruk madu Pak Ali menggunakan proses pengawetan juga. Proses pengawetan yang digunakan ialah penjerukan. Okey, bagaimana proses penjerukan ini berlaku? Okay, proses penjerukan ini berlaku apabila sesuatu makanan direndamkan di dalam larutan asid atau cuka atau larutan garam yang pekat. Okey, ataupun gula pun boleh. Okey, kalau katalah kamu letak 5 sendok gula, okey, air sedikit, katalah air dalam 500 ml. Okey, 500 ml, lepas tu kamu letak gula 10 sendok, adapun garam 10 sendok dan kamu masukkan buah. Jadi buah tersebut, okey, dan kamu masukkan sedikit cuka. Jadi buah tersebut akan mengalami proses penjerukan. Okey, tapi kalau kata kamu guna 500 ml saja tetapi letak garam secukup rasa ataupun secubit ataupun gula secubit, okey, buah tersebut tidak mengalami proses penjerukan. Okey, dia perlu garam ataupun larutan gula yang pekat. Kerana apa? Kerana bakteria ataupun fungi, okey, ataupun mikroorganisma tidak dapat hidup di dalam larutan yang berkepekatan tinggi. Okay, baik. Seterusnya kita akan lihat kepada kaedah ataupun pengawetan makanan jenis pemasinan. Okay, apa itu kaedah pemasinan?
Bagaimana kaedah ini dilakukan? Okey, kaedah ini dilakukan apabila garam digunakan untuk mengawet makanan. Okey? Contohnya kalau macam makanan yang ada masin dekat belakang tu, kamu tahu lah mereka menggunakan kaedah pengawetan jenis pemasinan. Contohnya ikan masin, lagi apa lagi? Telur masin. Okey, seterusnya kita pergi kepada kaedah pengeringan. Macam mana pengeringan tu? Cikgu rasa sekarang ni kalau kata kamu duduk di kawasan bandar ataupun kawasan taman, sebabkan Pulau Pinang ni sekarang dah membangun kan. Dah kurang dah lah kawasan kawasan kampung-kampung, jadi dah tak berapa banyak ataupun tak dapatlah kita lihat aktiviti pengeringan ini berlaku. Selalunya aktiviti pengeringan ini berlaku untuk penduduk yang berada di kawasan tepi laut. Jadi bagaimana kaedah ini berlaku ataupun bagaimana kaedah ini diproses? Caranya ialah air disingkirkan daripada makanan tersebut dengan menggunakan cara jemuran di bawah cahaya matahari. Apa contoh makanan yang menggunakan pengawetan makanan jenis pengeringan? Apa makanan yang ada kering dekat belakang tu, kamu tahu dah lah yang mereka menggunakan kaedah pengawetan jenis pengeringan seperti cili ataupun orang utara kita panggil cabai. Cabai kering, ikan kering, lepas kita ada sotong kering. Setakat ni boleh lagi kot? Kan? Kita teruskan kepada kaedah yang seterusnya. Kaedah yang seterusnya ataupun cara pengawetan makanan seterusnya ialah penyejuk bekuan. Bagaimana penyejuk bekuan ini berlaku? Penyejuk bekuan ini berlaku apabila makanan diawet pada suhu yang amat rendah. Mesti kamu pelik. Cikgu bagi tahu penyejuk bekuan. Tetapi kenapa cikgu kata makanan diawet pada suhu yang amat rendah? Jadi hari ni cikgu nak terangkan kepada kamu sedikitlah mengenai suhu. Jadi suhu mempunyai suhu negatif dan juga suhu positif. Suhu positif adalah daripada 1 hingga ke 100, katalah 100. Kemudian ada kosong dan bawah daripada kosong kita panggil suhu negatif, iaitu negatif 1 hingga ke katalah negatif 100. Contohnya suhu dalam bilik kita ialah suhu 37. Jadi ianya ialah positif. Kan? Tapi dalam bilik kamu sejuk ke tak? Tak kan? Jadi maksudnya kalau positif tu maksudnya suhunya tinggi. Jadi kalau makanan diletakkan di dalam suhu bilik, makanan tersebut tidak mengalami proses penyejuk bekuan. Kecuali kalau kamu dah setkan ataupun kilang dah setkan, suhu tersebut berada di negatif, iaitu suhu yang amat rendah. Sebab itulah cikgu cakap penyejuk bekuan ni ialah satu kaedah mengawet makanan pada suhu yang amat rendah. Contohnya yang kamu boleh tahulah ataupun yang berada di sekeliling kamu. Contohnya macam dekat Tesco ke, dekat kedai runcit pun ada cikgu rasa. Ialah daging beku ataupun daging yang diimport daripada luar negara. Kamu tahu tak apa itu import? Import itu ialah sesuatu barangan, ataupun makanan, ataupun produk, ataupun pakaian, ataupun apa-apa sajalah yang daripada luar negara dibawa masuk ke Malaysia. Jadi cuba kamu bayangkan, jika daging daripada luar negara, tak diawet ataupun tak disejuk bekukan, bagaimana keadaan daging tu bila sampai dekat Malaysia? Lepas tu mak kamu dan kamu pula pergi beli. Daging itu berada dalam keadaan yang tidak segar. Kerana apa? Kerana kamu perlu tahu yang bakteria ataupun fungi ni hidup ataupun mudah membiak dalam dua kawasan ataupun dua keadaan, iaitu panas dan lembap. Jadi bila makanan ataupun daging ini berada di dalam peti ais ataupun berada di dalam suhu penyejuk bekuan, jadi keadaan permukaan daging itu tidak panas dan tidak lembap. Malah sebaliknya menjadi kering kan dan sejuk. Jadi bakteria tidak dapat membiak. Cumanya bila kata kamu dah beli daging, lepas tu kamu dah beli, katalah dah pergi Tesco dah beli daging. Kamu balik masuk dalam peti ais. Lepas tu nanti esok tu mak kamu nak masak kan, katalah ni dah esok dah lah kata.
mak kamu nak masak, mak kamu kena cairkan dahulu daging dan cepat-cepat untuk masak. Kerana kalau kata daging tu dikeluarkan dan dibiarkan terlalu lama pada suhu bilik ataupun pada suhu rumah, okey, contohnya 37 darjah Celsius, nanti bakteria akan mudah membiak. Dan nanti kamu akan dapati yang daging kamu ataupun ayam kamu akan menjadi, walaupun kamu macam, mak kamu tengok macam macam okey lagi je daging ni kan, tapi dah ada bau yang kurang menyenangkan. Kerana apa? Kerana bakteria telah membiak. Okey, boleh lagi ke sekarang ni? Okey, cikgu harap boleh lagi. Kalau tak boleh, jom kita tarik nafas dulu. Okey, cikgu sambung kepada kaedah mengawet makanan yang seterusnya ialah pengetinan. Okey, sekarang ni dah banyaklah makanan yang berada dalam tin. Contohnya cendawan, jagung, sardin. Okey, bagaimana kaedah pengetinan ini berlaku? Okey, kaedah mengawet makanan, pengetinan yang mana kandungan makanan ini diproses lalu disimpan ketat di dalam bekas kedap udara. Jadi semua makanan yang berada dekat dalam tin tahan lama sampailah kalau kata mak kamu buka ataupun kamu buka, okey, dah kena cepat-cepat pakai ataupun kena macam mana, masih boleh disimpan di dalam peti ais tapi bukanlah dalam tempoh ataupun jangka masa yang lama. Kalau setakat sehari, 2 hari, 3 hari masih boleh lagi. Okay, sekarang ni dah macam-macam lah makanan yang berada dalam tin. Sekarang ni ada ayam masak merah, ayam kari. Kari kamu tahu tak? Gulai kari, gulai ayam, gulai daging kan. Sekarang ni semua dah masuk di dalam tin. Ayam gas macam Coca-Cola, Pepsi, semuanya di dalam tin. Cuma, apabila kamu membeli barang di pasar raya, kalau kata tin kamu tolong ibu kamu kan, ataupun kamu tolong mak kamu untuk ambil sardin. Kalau kamu kena pegang ataupun sentuh, tengok kalau kata tin tu dah kemek, kamu jangan ambil sebab mungkin, cikgu takut bahan ataupun aluminium yang berada di lapisan di bahagian dalam tin, terkeluar dan tercampur di dalam makanan. Jadi bila kamu makan makanan tu, makan makanan daripada tin yang kemek, takut memudaratkan dan membahayakan kesihatan. Seterusnya kita akan belajar mengenai kaedah pengawetan makanan, pempasturan. Siapa dekat sini suka minum susu? Ramai kan? Cikgu rasa ramai tu yang suka minum susu. Susu macam-macam jenis. Ada Dutch Lady, ada Marigold. Lepas tu ada apa? Ada Good Day. Susu kurma lah, susu low fat lah, susu apa lagi? Susu apa-apa je lah. Jadi susu ini menggunakan kaedah mengawet makanan pempasturan. Sama juga macam penyejuk bekuan. Kaedah ini menjalankan pengawetan makanan pada suhu yang amat rendah. Selain daripada contoh susu, yogurt dan vitagen. Jadi pempasturan ni digunakan adalah untuk menjaga bakteria baik di dalam susu, di dalam yogurt dan di dalam air vitagen ke Yakult ke, supaya bakteria baik tu kekal dan kamu mendapat nutrisi-nutrisi yang secukupnya daripada makanan penusu ini. Seterusnya, yang tadi kita dah belajar penyejuk bekuan. Dan ini pula kaedah mengawet makanan penyejukan. Apa beza penyejuk bekuan dan penyejukan? Bezanya ialah dua-dua sama sejuk. Tapi penyejuk bekuan tadi, makanan tersebut sehingga dibekukan. Untuk makanan menggunakan kaedah penyejukan, makanan tu disimpanlah di dalam peti ais ataupun di dalam suhu yang rendah. Tetapi makanan tersebut tidaklah sampai kepada takat beku.
Okey, contohnya ni memang selalu mak kamu ataupun kamu buatlah dekat rumah, penyejukan ni memang kita selalu buat. Okey, contohnya kalau kata kamu pergi membeli barangan dapur di pasar raya ataupun di pasar pagi, pasar malam, kan? Kamu beli sayur, katalah kamu beli sayur, balik tu kamu cuci dan kamu masukkan dekat dalam peti ais. Okey? Jadi, sayur ataupun buah tersebut akan kekal ataupun tahan lebih lama. Berbeza dengan sayur yang kamu bawa balik daripada pasar pagi, tadi katalah kamu pergi pasar pagi kan, sayur yang dibawa balik daripada pasar pagi dan kamu biarkan dekat atas meja ataupun di kawasan yang terdedah. Jadi sayur tersebut akan cepat layu dan warnanya akan bertukar ke kuning-kuningan sekaligus menyebabkan zat-zat dan nutrisinya hilang. Jadi kalau adanya ataupun jika kamu dan mak kamu ataupun ibu kamu melakukan kaedah penyejukan ni, sebenarnya kaedah penyejukan ni tak payah buat dekat kilang pun, dekat rumah kita pun boleh dengan menggunakan peti ais. Jadi segala barang-barang yang kita beli yang boleh disimpan di dalam peti ais, kita masukkan di dalam peti ais untuk mengekalkan tahap kesegarannya dan menghalang daripada pembiakan bakteria dan fungi. Okey, dan yang terakhir ialah kaedah mengawet makanan penyalaian. Apa itu kaedah penyalaian? Okay, kaedah mengawet makanan penyalaian ialah mengawet makanan dengan mendedahkan makanan tersebut pada asap. Okey, menggunakan asap saja. Salai ni kita macam menyalai, kita salai atas asap je. Jadi pada bahan bakar ataupun bara. Tak adalah sampai kamu letak, kata contohlah ayam kan, tak adalah kamu letak ayam tu dekat atas api. Okey, kamu hanya pakai bara sahaja. Okey, sekarang ni dah ada banyak dah makanan yang menggunakan cara mengawet makanan penyalaian. Contohnya seperti daging, lepas daging itik pun kita ada, ayam. Lepas sekarang ni kita ada pisang, salai pun ada. Jadi apabila makanan ini disalaikan, makanan ini akan dapat disimpan lama. Macam dulu-dulu kan, macam orang di luar negara, mereka ada satu tempat, macam tempat pemanas lah. Tapi bukanlah berada dekat dalam rumah mereka, berada di dalam satu bangunan yang asing. Kerana mereka sangat suka menyalai makanan, contohnya menyalai ikan. Tapi disebabkan bau asap dan bahayanya, jadi tempat penyalaian tu berada jauh sedikitlah daripada kawasan rumah. Cuma yang cikgu nak share dengan kamu yang orang daripada luar negara, pada satu ketika dahulu memang sangat suka kepada kaedah mengawet makanan penyalaian. Okey. Jadi sampai di situ sajalah apa yang akan kita belajar pada hari ini. Penat tak? Penat kan, cikgu dah terang banyak dah. Cikgu harap kamu faham. Kalau kata kamu tak faham apa-apa soalan, kamu boleh terus hubungi cikgu. Jadi sekarang ni cikgu nak terangkan kepada kamu latihan untuk hari ni. Tapi kamu jangan risau, latihan kita mudah sahaja. Jadi yang pertama, nyatakan kepada cikgu maksud pengawetan makanan. Dan yang kedua, senaraikan 3 jenis kaedah pengawetan makanan yang telah kita pelajari tadi. Tapi kamu tak payahlah bagi tahu cikgu simpan dalam peti ais lah, bakteria hidup di dalam suhu panas dan lembab lah. Cukup untuk kamu beritahu cikgu apakah kaedah pengawetan makanan yang telah kita pelajari tadi. Macam cikgu cakap apa tu, masin lah, kering lah, pasal apa, tin lah kan. Kamu bagi tahu cikgu apakah kaedah-kaedah tersebut. Bagi 3 sahaja pun dah cukup. Dan hantarkan kepada cikgu. Kamu boleh hantar kepada cikgu melalui tulisan braille ataupun kamu tulis tangan pun boleh, atau kamu hantar gambar pun boleh. Kamu nak voice note kepada cikgu pun boleh, ataupun kamu terus balas WhatsApp cikgu pun tak ada masalah. Janji kamu hantar latihan pada hari ini. Okey, baik. Jadi sebelum cikgu nak berikan kepada kamu masa untuk kamu menyiapkan latihan kamu, cikgu akan membuat sedikit runutan. Jadi tadi kita dah belajar mengenai pengawetan makanan. Kita dah belajar apa itu maksud pengawetan, apa itu tujuan pengawetan dilakukan. Jadi pengawetan ialah satu proses mengawet makanan supaya tahan lebih lama. Kenapa?
kenapa kita perlu mengawet makanan? Kerana makanan yang diawet tidak mudah rosak dan boleh disimpan dalam satu tempoh yang panjang. Lepas tu cikgu ada terangkan jugalah kepada kamu jenis-jenis pengawetan. Okey, macam penjerukan, pempasturan, penyalaian, dan seterusnya. Cikgu memberikan kamu 2 latihan untuk hari ini. Okey. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, cikgu nak ingatkan kepada kamu untuk berhati-hati sebelum macam pergi ke pasaraya ke apakah, berhati-hati untuk memilih makanan yang berkualiti dan selamat untuk dimakan. Dan pastikan ataupun kalau pergi pasaraya tu, kamu pesan kepada ibu ataupun ayah kamu ataupun kamu sendiri untuk melihat tarikh luput makanan setiap kali membuat pembelian. Okey, agar makanan yang kamu beli tu berada di dalam keadaan yang masih elok dan masih boleh dimakan. Baik, setakat itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Apa-apa boleh WhatsApp cikgu. Sekian, terima kasih.